Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila ad-darsi al-lughatul arabiyyah lis-saffil khamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke pembelajaran bahasa Arab bagi tahun 5. InsyaAllah al-yawm sanuwasilu dirasatina tahta al-mawdu' fil matbakh. InsyaAllah pada hari ini anak-anak semua kita akan menyambung pembelajaran kita di bawah tajuk di dapur. Fi darsil madhi darasna an kalimat al-adawat alladhi yata'allaqu fil matbakh. Pada pembelajaran yang lepas kita telah belajar beberapa kalimat yang berkaitan dengan peralatan-peralatan di dapur. Masalan, sikinun, pisau, miqlatun, kuali, mighrafatun, senduk, qidrun, periuk, ibriqun, cerek, mauqidun, dapur gas, furnun, ketuhar, wa thalajatun, peti ais. InsyaAllah fi hadzal yaum sanadrus kaifa libina'i al-ayah biisti'mal ismul isyarah. InsyaAllah hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat ayat dengan menggunakan ismul isyarah. Contohnya perkataan ibriqun. Ibriqun bermakna cerek. Kita nak buat ayat macam mana? Kita nak buat satu ayat yang mudah. Contohnya itu cerek ataupun ini cerek. Macam mana kita nak menggunakan perkataan itu dan perkataan ini? Bagaimana cara kita nak menggunakan perkataan itu dan ini? Baik, sekarang mari sama-sama kita lihat apa itu ismul isyarah. Ismul isyarah, apa dia ismul isyarah? Ismul isyarah ialah kata nama tunjuk. Kata nama tunjuk. Apa dia itu kata nama tunjuk? Kata nama tunjuk itu ialah itu, ini. Itu, ini. Okey. Dia ada lil qarib. Lil qarib ni maksudnya untuk dekat. Menunjukkan dekat. Apa dia yang menunjukkan dekat? Ini. Perkataan ini ni menunjukkan sesuatu yang dekat. Contoh kita nak tunjuk sesuatu yang dekat, kita gunakan perkataan ini. Manakala satu lagi dia ada lil ba'id, menunjukkan jauh. Bila kita nak tunjuk sesuatu yang jauh, kita gunakan perkataan itu. Untuk lil qarib, dia ada dua. Penggunaan ini ni dia ada dua. Satu muzakkar, satu lagi muannas. Apa maksud muzakkar? Muzakkar ialah penggunaan untuk lelaki. Manakala muannas, penggunaan untuk perempuan ataupun kata yang menunjukkan perempuan. Muzakkar, kata yang menunjukkan lelaki. Mari kita tengok. Muzakkar, okey, ismul isyarah lil muzakkar kita gunakan hadza. Manakala lil muannas kita gunakan hadhihi. Boleh faham? Manakala lil ba'id pula sama juga, dia ada muzakkar, dia ada muannas. Okey, untuk muzakkar kita gunakan zalika. Itu kalau muzakkar kita gunakan zalika. Manakala itu untuk muannas kita gunakan tilka. Kita tengok dulu untuk lil qarib, menunjukkan dekat. Ini menunjukkan sesuatu yang dekat. Kita nak tunjukkan sesuatu yang dekat. Okey, muzakkar untuk kata yang menunjukkan lelaki.
Ustaz, ada ke peti lelaki ataupun peti perempuan? Okey. Dalam bahasa Arab, dia ada perkataan yang menunjukkan jantina, lelaki ataupun perempuan. Memanglah tak ada peti lelaki, peti perempuan, senduk lelaki, senduk perempuan. Tetapi dia ada kategori dia. Senang sahaja cara nak kenal mana satu muannas, mana satu muzakkar. Okey. Muzakkar tadi apa dia? Hadza. Ini kalau penggunaan untuk muzakkar hadza. Macam mana kita nak gunakan hadza ni? Perkataan yang tidak mempunyai ta marbutah di belakang perkataan. Perkataan yang tak mempunyai ta marbutah di belakang. Apa tu? Okay, kita tengok dulu. Apa itu ta marbutah? Ni ta marbutah. Tak ada ta marbutah, kita gunakan hadza. Kalau tak ada ta marbutah, kita gunakan hadza. Contohnya sahnun, pinggan. Sahnun ni pinggan. Kalau kita nak buat ayat ini pinggan, macam mana? Kita nak gunakan apa? Hadza sahnun. Bagus. Hadza sahnun. Okey, satu lagi kubun. Kubun ni belakang ni, di belakang ni ada ta marbutah tak ada? Di belakang ni. Belakang ni ada ta marbutah tak ada? Tak ada ta marbutah. Okey, bagus. Kalau tak ada ta marbutah, kita gunakan hadza. Okey, kita tengok pula untuk muannas. Muannas ni kata yang menunjukkan jantina perempuan. Kalau kata yang menunjukkan jantina perempuan, kita gunakan hazihi. Okey, kedua-dua ni, hadza dan hazihi ni maksud dia ini. Hadza dan hazihi ni maksud dia ini. Cuma cara penggunaan saja. Bila kita nak gunakan hadza dan bila kita nak gunakan hadhihi. Okey, bila kita nak gunakan hadhihi, hadhihi kita gunakan bila perkataan tersebut mempunyai ta marbutah di belakang. Ni ta marbutah. Kalau ada ta marbutah, kita gunakan hadhihi. Kalau tak ada ta marbutah, kita gunakan hadza. Contoh, salajatun. Ni salajatun ni. Salajatun ni dia ada ta marbutah di belakang. Jadi kita kena gunakan hadhihi. Okey, satu lagi contoh. Syaukatun. Syaukatun ni di belakang ni ada ta marbutah. Bila ada ta marbutah, kita kena gunakan hadhihi. Okey, boleh faham? Okay, itu untuk lil qarib ataupun penggunaan kalimah ini. Okay, boleh faham tak? Hadza dan hadhihi ni kedua-duanya maksud ini. Tapi penggunaannya adalah berbeza. Okay. Yang tak ada ta marbutah dekat belakang ni kita gunakan hadza. Ni. Hadza. Manakala yang ada ta marbutah di belakang ni, kita gunakan hadhihi. Okey. Hadza sahnun. Ini pinggan. Hadza kubun. Ini gelas. Hadhihi salajatun. Ini peti sejuk. Hadhihi syaukatun. Ini garfu. Okey, kita berpindah kepada ismul isyarah lil ba'id. Ingat, bila ismul isyarah lil ba'id itu menunjukkan jauh. Macam tadi juga, dia ada muzakkar, dia ada muannas. Okey, muzakkar kita gunakan zalika. Sama yang tadi, muzakkar ialah bila tak ada ta marbutah di belakang perkataan. Tak ada ta marbutah. Okay, contohnya perkataan sahnun. Sahnun. Okay, kita nak tunjukkan itu pinggan. Itu pinggan. Kita gunakan perkataan zalika sahnun. Okay, satu lagi. Kubun. Gelas. Kita nak cakap itu gelas. Kita gunakan zalika. Bagus. Seterusnya untuk muannas.
Untuk muannas kita gunakan tilka. Okey, kena bezakan ya. Zalika untuk muzakkar, tilka untuk muannas. Kedua-duanya bermaksud itu. Perkataan yang mempunyai ta marbutah di belakang perkataan. Okey. Okey, maksudnya kalau ada ta marbutah kita gunakan tilka. Contoh salajatun macam tadi juga. Kalau kita nak bagi tahu itu peti sejuk, kita gunakan tilka salajatun. Okey. Syaukatun. Kalau kita nak bagi tahu itu garfu, kita gunakan apa perkataan sini? Tilka syaukatun. Okey, Ustaz harap kamu semua faham apa yang ingin Ustaz sampaikan pada hari ini. Okey. Selepas dah faham semua ni, kita akan buat latihan. Latihan yang macam mana? Latihan yang senang saja. Bila kamu cuba buat latihan, kamu akan faham. Kita tengok kepada latihan. Untuk latihan, mula-mula sekali la budda an yaktub al-yaum wat tarikh. Tulis hari dan hari bulan. Kemudian tulis arahan. Dha ismul isyarah lil qarib hadza au hadhihi. Letakkan kata tunjuk yang dekat. Pilih sama ada hadza ataupun hadhihi. 1 hingga 9 awak pilih perkataan hadza ataupun hadhihi seperti mana yang telah kita belajar tadi. Di helaian yang seterusnya, tulis lagi sekali dha ismul isyarah lil ba'id zalika au tilka. Letakkan kata tunjuk yang jauh. Sama ada tilka ataupun zalika ataupun tilka. Soalan 1 sampai 9 kamu boleh pilih di antara zalika ataupun tilka. Ustaz harap kamu dapat menyiapkan latihan ini dalam masa seminggu. Kifaya liqa'una al-yawm, insya-Allah liqa'una fi al-usbu'i al-qadim. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.